Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama lagi dalam pengajian bulanan kita, Kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai muka surat 49 pada bab yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Daripada 10 bab yang menceritakan tentang kecelaan, kita masuk kepada bab yang ketujuh. Ketahui olehmu wahai murid, ataupun wahai salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu, sebab dia sebut hubbud dunia, kasih akan dunia. Dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi. Itu maksud dunia. Tiap-tiap barang ataupun tiap-tiap perkara di atas muka bumi. Apa dia tiap-tiap barang di atas muka bumi ni? Datang bayan, yakni keterangan daripada segala yang diingin yang sedap-sedap. Barang dunia ni sedap belaka, dan dunia yang dicela oleh syarak. Adapun dunia dengan maksud lain daripada hak ni, benda yang ingin atasnya, atas segala mata benda. Itu kecelaan belaka. Segala perkara yang tak ada kait dengan akhirat, dunia lah tu. Adapun pekerjaan dunia yang ada kait dengan ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pada pahala dan ganjaran akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupa habuanmu, nasibmu di dunia. Hatu tu dunia yang mana tu? Dunia yang ada hubung kait dengan akhirat. Syarak so cari. Lagi pula dunia yang ada hubung kait dengan akhirat ni, dia jadi ladang bagi kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu dia tak boleh salah faham tentang perkara ini. Ni pakat buang habis dunia ni. Jadi tak nak langsung ni tak boleh. Tidak, Allah Ta'ala tak jadi dunia lah, semata-mata sia-sia belaka.
ha. Dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Jadi kita kata harta dan kemegahan pun sebahagian daripada kenikmatan dunia. Atau bahawasanya atau di sini ada pun manfaat. Ni yang tak nak. Tiap-tiap barang atau tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Hak tu yang kata dunia kita tak bagi manfaat, kehidupan kita tak ada manfaat. Maka hak itulah yang dicela oleh syarak. Adapun makan minum yang ada manfaat untuk kita menguatkan tubuh badan kita buat ibadah, ataupun kita ada bersonok suka yang dapat menjinakkan hati kita kepada Allah Ta'ala, ataupun kita kata kerja buat kita sebagai suatu ibadah kepada Allah, hak ni tak ada apa hak ni. Habis. Dan akhirat itu pula tiap-tiap yang beri manfaat kemudian daripada mati. Walaupun dia nampak amalan tu amalan dunia, tapi dia ada manfaat selepas daripada mati. Kita dapat pahala, dapat ganjaran sebagainya, dapat nikmat, maka dia dikenali sebagai amal akhirat, walaupun nampak seperti dunia. Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati, sekalipun ada ia tiap-tiap yang memberi manfaat tu di dalam dunia. Sebab itulah kita tengok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di samping zuhud mereka terhadap dunia ni, ada di kalangan mereka yang sangat kaya. Sayyidina Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, tu semua tu tokoh-tokoh yang hebat, orang yang kaya dalam perniagaan, dalam pemilikan harta. Abdullah ibnu Zubair sebagainya, malah Abu Bakar As-Siddiq sendiri pun merupakan orang yang kaya, yang boleh menyara kehidupan para fakir miskin di kota Madinah sebagainya. Di kalangan para ulama sendiri pun mereka tak mengesampingkan pemilikan harta, seperti Al-Imam Abu Hanifah, seorang saudagar tekstil. Imam Malik rahimahullahu ta'ala sendiri pun orang yang kaya sebagainya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kaya ke miskin? Kaya kena bawa madalil, miskin pun kena bawa madalil. Kadang-kadang tu kita tengok dalam Facebook sebagainya, orang ni dia nak menega ataupun dia ni nak melariskan, orang panggil perdagangan dia tu, dia bawa cerita berkenaan dengan Nabi hak tak kena dengan tajuk. Jadi Nabi SAW ni kerana dia memilih kehidupan sederhana. Kalau dia nak kepada kekayaan melimpah ruah bermewah-mewah tu, segala bukit di kota Madinah ni menawarkan diri untuk bertukar jadi mah. Tapi kerana Nabi kita ni memilih kehidupan sebagai hamba, maka dia suka kalaulah sehari dia berlapar, sehari dia kenyang. Bukan dia miskin bersangatan tak. Kerana tu kita lihat Nabi SAW pernah menyediakan, kita kata, perhiasan kepada 8 orang isteri dia sekaligus. Tak, kita cerita dah sebelum ni, tengah duk berehat, tiba-tiba datang ke 8 isteri ni tanya, "Ya Rasulullah, antara kami ke 8 ni masa tu hidup belaka, siapa dia yang paling engkau sayang ya Rasulullah?" Tu dia mai tanya tu soalan cepu mah. Kalau silap jawab tu jenuh lah dengan popok ni. Seorang pun tak larat nak tepih dah.
dalam seminggu lagi aku nak bagi jawapan. Dia minta tempoh. Dalam tempoh yang tersebut tu baginda menempah cincin emas seorang sebentuk. Jika senang baginda atau kepada isteri yang kata dapat hadiah ni pada siapa. Dapat cincin seorang sebentuk dan masing-masing tak cerita ke siapa. Jadi rahsia peribadi masing-masing lah. Bila mai hari hak dijanjikan lah yang aku bagi cincin, pakat senyum semua. Kalau tak pandai gitu mampu dengan apa? Jika mewah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah sampai 2 bulan tak ada benda makan, kurma dan air semata-mata. Tu maknanya kehidupan baginda tu kita katakan dia pilih macam tu. Kalau dia kehendak nak jadi kaya lebih daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam boleh lagi. Tu ada orang kata tu dia menikah dengan Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan tu, hak kematian suami ketika berhijrah ke Habasyah. Mas kahwinnya dengan 400 dinar tu. Kira tengoklah 1 dinar lah ni berapa ringgit nah. Tuan-tuan duk Raja An-Najasyi tolong bayar atas kemurahan baginda Raja An-Najasyi. Habis. Dan akhirat itu tiada kemudian daripada mati seperti mana ilmu. Tengok ilmu hak kita duk cari di dunia maka setiap orang yang amalnya itu tiada dengan ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Di ilmu itu kita kata sesuatu yang memberi manfaat kemudian dari nampak macam dunia tu makanan yang sedap sebagainya yang menolong atas mengerjakan ibadah. Kerana tu kita kata ulama tengok kita kata pada hari Ashura tu man wassa'a, barang siapa yang meluaskan, yakni barang siapa yang melebihkan perbelanjaan terhadap ahli keluarganya pada hari Ashura tu, maka tak dikira sebagai pembaziran. Hari Ashura kita makan lebih sikit berbuka puasa tu, jangan makan hari Ashura tu. Makan tu pakai tak puasa lah kita. Kita ni dak nak buat kaca bubur Ashura tu pilih 10 Muharram dia betul. Jenuh bila kaca dia lenguh tangan lapak ayak dahaga makan.
Orang 10 Muharram suruh puasa, kita pergi duk buka puasa. Jadi pilih hari lain lah nak buat. Bukan salah nak kacau buat Ashura tu, kacau bila. Tapi kita kata 10 Muharram tu kita puasa. Bila berbuka puasa boleh lebih. Dia tak termasuk dalam pembaziran. Dan bahawasanya habis. Dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Bila dia terang dulu berkenaan dunia yang mana yang dicela oleh syarak, tak timbul soalan dah. Kalau tidak jadi tertimbul, orang panggil timbul juga soalan. Dah tak boleh kasih dunia, dok buat dunia buat apa? Pasal apa kita nak kena lalu dunia dulu tapi ke akhirat terus. Jadi dia banyak soalan. Tapi bila dia mai terang tu, ada kata kunci yang dikehendaki dengan kasih pada dunia tu, tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat selepas mati. Fahamlah? Kalau gitu, ia kelakuan yang dicela oleh syarak. Dan adalah ia kasih akan dunia tu kepala bagi segala kesalahan. Kepala di sini ni punca lah. Dia guna orang panggil bahasa-bahasa kinayah, kiasan ni, kepala bagi segala kesalahan. Jadi kadang-kadang kita ni dia cakap banyak kias, banyak kinayah. Tu kepala penyamun tu. Awak hak lain tak ada kepala kan? Penyamun tu saja ada kepala. Hak lain pun ada kepala juga. Tapi nak abad dah tu ketua dia, punca dia. Dan adalah ia kepala bagi segala kesalahan. Jadi ulama dulu banyak itu kepala bagi segala malaikat. Kita faham itulah. Telah berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun fa amma artinya maka adapun mereka yang melampaui, tagha tu melampau, jawazal had melampaui batas, tu tagha. Daripada kalimah tagha ni lah terbitnya taghut tu. Faman istamsaka bil apa nama ni, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Taghut orang yang melampaui batas. Kadang-kadang taghut ni kena kepada syaitan. Fa amma man tagha, maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram. Tengok benda yang Allah Ta'ala kurnia pada kita. Ada yang asalnya tu harus, tapi bila dia jadi berlebihan jatuh kepada haram. Makan minum harus, tapi bila membazir dan sebagainya jatuh pada haram. Baik, amal tidak habis bateri, tapi dia orang betul orang tak ada asal. Maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram. Jadi dalam kehidupan kita ni sebenarnya benda yang harus itu banyak daripada yang haram. Sebab berdasarkan kepada kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah, asal suatu perkara tu harus, hatta yadullad dalilu ala tahrimi, hinggalah adanya dalil yang menunjuk kepada haram.
Selagi tak ada dalil yang menunjuk kepada haram, perkara tu harus. Tu nak kata perkara yang harus tu banyak daripada yang haram. Tapi dak benda hak banyak tu tak ambil, duk ambil yang sikit, nak pilih yang haram juga. Tu orang panggil melampau hak tu. Benda yang harus. Nah, kita kata kita ni anak orang panggil nak menyalurkan hawa nafsu kita, ada jalan dia. Sebagai manusia ni dia ada kehendak nafsu syahwat tu. Tuhan dia tak biar kita saja, maka dia syariatkan nikah harus. Tiba-tiba lajak pergi pada yang haram, zina sebagainya, wal iazabillah. Itu melampaui batas. Dan wa asaral hayatad dunya, dan memilih ia. Asara ni maknanya melebih. Dalam Al-Quran sebut ayat wa yu'siruna ala anfusihim. Asara yu'siru, melebih. Mereka itu golongan Ansar melebihkan akan golongan Muhajirin walaupun mereka sendiri berhajat dan berkeperluan. Asara wa asaral hayatad dunya, dan memilih ia barang siapa yang melampaui itu akan hidup di dunia ini dengan mengikut keinginan yang haram itu. Apa jadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka bahawasanya api neraka jahanam itulah ia tempat kediamannya. Jadi jahim ni Tok Guru ni terjemah neraka jahanam. Setengah-setengah ulama dia mengekalkan jahim tu sebagai satu daripada neraka yang 7. Sebab perbahasan berkenaan dengan neraka ni dia 7 tingkat tu. Adapun neraka jahanam ni kita ada siapa dia masuk dalam neraka ni. Neraka jahanam ni siapa dia penghuni dia ni. Duk mengaji bab-bab neraka, tauhid daripada ustaz mengajak tauhid ni. Neraka jahanam ni siapa dia penghuni dia. Hak lain lauza, hutamah, saqar, wail sebagainya tu ada penghuni yang tersendiri. Neraka jahanam ni katanya terdiri daripada mukmin yang asi, mukmin yang maksiat, yang kejahatannya tu melebihi daripada kebaikannya, maka masuk dalam neraka Sa'd. Sa'd tu tak tahulah dalam mana, maknanya kena masuk neraka dulu. Setelah menjalani hukuman sebagainya, selesai hukuman tu dimasukkan ke syurga semula. Kerana tu di sisi setengah ulama kata bila mana dah neraka jahanam ni tempat orang mukmin menjalani hukuman, lama-lama habis tak orang mukmin dalam tu? Habis tak? Habis. Sebab orang mukmin ni ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seandainya ada walaupun sebesar zarah iman ni, dia tak kekal dalam neraka. Kalau masuk neraka pun untuk nak orang panggil untuk nak kita nak mengenakan hukuman kesalahan pada dia lah atas keadilan Allah Ta'ala. Habis hukuman tu tak ada lah penghuni di neraka jahanam tu. Kerana tu kata setengah ulama, neraka jahanam ni akan dilenyapkan lepas daripada habis penghuni dia tu. Adapun neraka lain tu hak ada penghuni kekal khalidina fiha abada apa tu, hak tu kita kata tak kekal, ni tak dimusnahkan. Tu sebagian ulama faham itu. Setengah dedak biar pi tak ada siapa pun, taruh tak ada masalah apa. Macam kita ada rumah 2-3 biji bukan duduk pun, biar pi takkan tak duduk nak pergi runtuh pun, biar pi lah. Balik sekali-sekala tengok tanah juri pokok sebagainya. Maka bahawasanya api neraka jahanam itu ialah tempat kediamannya, kediaman mereka yang melampaui. Jadi hak ni kena kepada golongan yang wa asarul hayatad dunya, iaitu kasih akan dunia yang tak memberi manfaat bagi akhirat. Dan sabda Nabi SAW, ni dia nak cerita tentang harga dunia ni, harga dunia yang tak ada manfaat bagi akhirat tu. Lau kanatid dunya
ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa. Kitab tuan-tuan kafirun ke kafiron ke? Dhammatain ke fathatain ke? Oh, nak jawab kena kitab nak tak tu. Masaqa. Jadi setengah-setengah dia sebut masaqa kafiran. Sebab saqa ni saqa yasqi. Dia fi'il muta'addi. Bila fi'il muta'addi maka dia ni memaf'ulkan kafiran tu. Minha syurbata ma'in. Kita dah baca wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, maka telah memberi minum akan mereka itu oleh Tuhan mereka akan minuman yang suci bersih. Jadi saqah ini memberi minum. Kalau minum tu maknanya kafirun lah, memberi minum akan orang kafir, kafiron. Maka kafiron lah setengah ulama sebut kafiron. Ni kafirun, dia silap baris barangkali. Artinya jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala, yakni jikalau ada dunia itu, dikala dunia itu ada harga di sisi Allah, ada harga, ada nilaian di sisi Allah, nilaian dia sebelah sayap nyamuk sekalipun, kalau ada nilaian seberat tu sebelah sayap nyamuk sekalipun, janaha ba'udatin ma saqa, nescaya tidak memberi minum ia Allah akan kafir daripada dunia sekali minum air, seteguk air pun orang kafir tak dapat. Kerana dunia ni tak ada harga lah Allah Ta'ala bagi ke depa lebih tu. Cuba tengok di akhirat, kerana dia sangat berharga, sikit pun Allah Ta'ala tak layan golongan kafir. Hanya memberi tumpuan, memberi layanan kepada golongan mukminin, muslimin. Orang kafir tak ada habuan lah di akhirat ni. Kerana apa? Kerana berharganya akhirat. Oleh kerana tak berharganya dunia di sisi Allah, bagi. Umpama kita kata benda hak tak guna dah pada kita ni, orang main minta, orang nak bayar ke kita, tak payah bayar, ambil. Pasal apa? Tak ada harga dah. Kita kata kita ni duk main basikal ni lama dah. Allah ni orang duk gila main gerek tu. Sampai pi kedai nak beli gerek pun habis tu. Dia dah kena order 2 minggu lagi baru mai. Ramai semua orang main gerek lah ni. Katanya kita main gerek lama dah. Lepas tu gerek tu jadi buruk, jadi apa? Orang mai nak beli kerana tak ada nilai di sisi kita, ambil saja. Sama di sisi Allah pun, kerana tak ada nilai ni, bagi saja gitu. Tapi kalau ada nilai walau sedikit, tak bagi. Walau seteguk air pun tak bagi pada orang kafir ni. Nak habaq kata tak ada nilai dunia yang tak memberi manfaat di sisi Allah. Kerana tu bila kita baca hadis berkenaan dengan kelebihan solat sunat subuh tu, solat rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya, di dalam dunia. Hebat 2 rakaat tu, lebih baik daripada dunia ni. Dunia yang mana? Dunia yang tak memberi manfaat, lepas daripada mati tak ada manfaat apa, lebih dia daripada tu. Adapun bagi kita ni dah tengok benda lebih, kalau boleh tu peluk, tak mau nak lepas lah dunia ni. Cuba tengok orang sakit tu, kita kata bawa pi buah apple, tak mau dah. Apple pakcik tak makan dah, doktor kata tak boleh. Ni buah lai tak boleh. Ni kami buat main kari pap tak boleh. Ni nak bagi duit sikit, buah bawah pantai. Duit boleh pula dah. Tu tera apa orang panggil napas duk naik turun tu. Sebut duit boleh. Anak-anak pula duk sembang bab harta depan dia tu, hak mata pejam mencelak. Jadi makna nak lepas tu payah. Sebab apa? Sebab ada nilai di sisi kita. Adapun di sisi Allah tak ada nilai. Ambil saja. Kalau ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk sebelah dia pun, orang kafir teruk lah.
Seteguk ayat pun tak merasa lah. Nah, sebagaimana di akhirat esok. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini dia bawa riwayat Muslim dan Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis sebelum ni berkenaan dengan nilaian dunia di sisi Allah tu. Walaupun seberat sayap nyamuk tu rawahu Tirmizi daripada Sahal bin Sa'ad. Kemudiannya dalam riwayat Imam At-Tabarani pun ada juga Mu'jam Kabir dan Imam Hakim dalam Mustadrak dia. Kita mengaji dulu adalah duk tanda-tanda sikit. Sebab kadang-kadang ni dia jadi orang pandai ni payah. Ada tempat hak pandai tu kita duk mengaji, dia angkat tangan, ustaz, sahih ke dhaif hadis ni? Oh, kemas dia tu. No? Kita pun tak ada tanda, saya pun tak tahu baca gitulah. Kalau tak sahih tak boleh ustaz. Pandai. Macam nak panggil dia mai duduk depan pula. Nak tanya kam syurut, berapa syarat hadis tu nak dia sahih. Tanya gitu kancing gigi pula lah. Muka hak kemas jadi ni tadi biru balik. Berapa syarat nak jadi hadis sahih? Jadi kita ni bila ada berkenaan dengan hadis tu, kalau boleh ambil riwayat daripada siapa. Habis. Ada hak ni Tok Syekh kita ni dia buat cukup bagus ni. Dia bawa hadis, ada cerita riwayat siapa, boleh cari. Malah setengah-setengah kitab tu macam kitab-kitab sekarang ni, bila sebut riwayat Imam Muslim, ambil pula nombor berapa pula hadis tu dalam kitab Imam Muslim. Mudah kita nak semak. Ni untuk orang nak mengaji lah. Adapun kita ni mai lah apa pun tak apa no? Kami percaya kat ustaz belaka no? Ustaz terjun, kami terjun no? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Artinya bermula dunia itu penjara, sijnun, penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Ni pun nak kena faham juga kok mana yang kata penjara ni. Dari satu sudut kita kata kita ni tak boleh buat perkara yang haram tu, terpenjara lah tu. Bila kita buat urusan niaga, jual beli sebagainya, jadi tak boleh berlaku penipuan. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang tipu di kalangan kami, dia bukan golongan kami. Nabi SAW jalan di pasar kota Madinah tu, dapati ada di kalangan peniaga tu yang mencampur aduk antara kurma basah dengan kurma kering, tapi harga sama. Dia letak kurma basah hak kena hujan bawah, kurma kering atas. Bila orang nak ke kurma tu tunjuk tu, ambil timbang. Rasanya dalam tu basah pun ada, kering pun ada. Lalu Nabi jalan-jalan nampak buat lagu tu, dia seluk tangan. Seluk tangan, tarik-tarik basah. Apa ni? Man ghasyana falaysa minna. Siapa-siapa yang tipu daripada kalangan kami, dia bukan daripada dia bukan daripada kami. Jadi itu kata penjara tu. Adapun depa ikut suka. Menega ni nak untung, tipu pun tak apa, lari cukai pun tak apa. Sampai berapa puluh tahun tak ada cukai pun tak apa. Buat hak ni, buat hak ni. Habis. Ada penjara bagi orang yang beriman. Kita tengok dari segi kita kata makan minum pun, penghasilan pun kena cari yang halal. Kena ditanya min ainak tasabahu, ambil mana harta benda ni, wa fi ma anfaqu, dan di mana pula kamu membelanjakannya. Itu jadi banyak soal jawab kita ni. Seumpama penjara, bukan boleh langkah kaki ikut dan tu, itu jadi penjara orang yang beriman. Adapun di sisi orang kafir, wa jannatul kafir, syurga bagi orang yang kafir. Buatlah kok mana pun, asalkan tak kena tangkap tak bersalah. Kadang-kadang kena tangkap pun boleh pelepas lagi. Syurga sungguh. Syurga sungguh. Berkenaan dengan hadis ni pernah berlaku pada zaman Imam Amirul Mukminin, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada masa tu dia jadi
tuan qadi. Jadi bila di tuan qadi ni diberi orang panggil azan ke apa pula. Tak ada no. Ada lajak sikit lagi no. Jadi diberi layanan lah kita kata, kerana qadi ni dia kena lebih. Sebab tugasan dia lebih, maka dia ni adalah orang panggil kelebihan dia. Macam penjawat awam lah, kalau kita kata 41, 44 sebagai 48 ke, dia adalah orang panggil elon kerajaan, ada hak nak atas tu, ada pula bagi dengan kenderaan sebagainya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ni ada orang bagi kerajaan bagi kenderaan yang hebat, kuda. Kemudian pakaian pula, bila nak pergi ke mahkamah tu dia kena pakai lain daripada orang. Malah pakaian hakim-hakim ni bukan boleh orang biasa pakai. Ada nampak orang biasa pakai tak pinat apa? Tak ada tu. Tak ada. Pakaian hakim tu tak boleh, salah pakai tu. Dengan topi dia apa, pakai pi mana? Pi uptown. Tak boleh. Maknanya ada kemegahan dia tu. Jadi bila mana dia ni mengajak dia baca hadis ni, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Tiba-tiba ada seorang Yahudi hak duk dengar di bawah tu pengajian dia, pengajaran dia tu. Dia kata dunia ni penjara orang mukmin. Sedangkan orang Yahudi tu kerja dia duk jual minyak. Ahli minyak ni orang panggil ni lah pekerjaan yang rendah lah pada masa tu. Jadi dia tak puas hati, kata dunia ni penjara orang mukmin, tengok tuan qadi macam-macam boleh. Kata syurga bagi orang kafir, aku kafir. Dia pun faham dia kafir tu. Aku ni yang bukan Islam ni, kafir ni, terpenjara. Jadi seolah terbalik, tak kena ke aku. Lalu dia pun bila selesai pengajian Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia tanya, apakah benar firman ni datang daripada Nabi Tuan? Apakah Nabi Tuan tidak berdusta dalam mengkhabarkan hadis ni? Ibnu Hajar ni pasal apa? Katanya dunia tu penjara bagi orang yang beriman, sedangkan Tuan ni tengok kehidupan Tuan tak seumpama penjara pun, hebat, mewah. Pakaiannya yang hebat, kenderaannya yang hebat sebagainya. Kata pula dunia ni jannatul kafir, syurga bagi orang kafir, tapi saya ni tengok kerja jual minyak berlemuh. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, nak banding dengan apa yang kamu dapat esok di akhirat tu, daripada pelbagai siksaan tu, seumpama sini ni dunia dah lah bagi kamu tu. Esok-esok di akhirat esok kamu nak dapat azab daripada Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala tu, nak banding dengan kamu duduk di dunia ni, kamu umpama syurga dah di dunia ni. Nak banding dengan apa yang kamu nak akan perolehi kelak tu. Dan demikian juga nak banding dengan apa yang kami dapat di akhirat esok ni, kami ni macam duduk di penjara ni, hak no tak boleh, hak ni tak boleh. Jadi dia pun sengak itulah. Kata riwayat masuk Islam dengan penjelasan tuan guru tersebut. Jadi orang dulu-dulu ni dia ada karamah dia tu. Cakap sepatah dua pun orang masuk Islam. Kita ni perang tak ada masuk Islam, lari dah lagi. Dah. Jadi kadang-kadang tu fikir karamah makin hilang, maknanya orang panggil apa, haibah kita tu makin hilang. Dan sabda Nabi SAW, kuih berapa habis 7 suku boleh kot jadi jamuan tak boleh lagi tak boleh lagi, tak apalah, tak boleh tak ada lah. Kalau boleh tak buat. Dia ke apa jamuan ni, dia sunnah para sahabat. Sahabat ni lepas daripada orang panggil pengajian sebagainya, ada makan-makan ni, bukan kita sia-sia tu. Tu dunia yang bawa pada akhirat juga tu pun makan ni. Lagi pula dia bersesuaian dengan nafsu kita. Tak. Jadi bagus juga. Tapi tak ada, tak apalah. Jadi kita ni patuh SOP ni, duduk dalam musim-musim ni. Dia tak boleh nak selesa sangat. Dan sabda Nabi SAW,
ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya dunia itu mal'unah. Bila kalimah la'ana, yal'anu, la'nan, laknat. Dunia itu terkutuk. Oh, tengok secara zahir ni seolah-olah teruk sangat dunia ni. Mal'un, terkutuk dunia ni. Tapi dunia yang tadilah, dunia yang tak ada kait dengan akhirat tu, terkutuklah. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk juga barang yang di dalamnya. Semua ke? Tak, dia bawa pengecualian juga. Illa zikrullah, melainkan zikrullah, yakni mengingati Allah. Jadi zikrullah ni banyaklah pengertian dia tu. Orang panggil kalimah mustarak dipanggil. Tengok kita duk baca dalam surah Al-Jumu'ah tu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Zikrillah itu kena kepada khutbah jemaat dan sembahyang jemaat. Zikrillah. Itu kata luah zikrillah. Mengingati Allah. Majlis-majlis pengajian pun sama juga. Dalam hadis sebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tiadalah satu kaum itu berhimpun dan berkumpul di dalam satu daripada beberapa rumah Allah yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah dan bertadarus. Itu pun dipanggil zikrullah juga. Hak ni dia tak terkutuk ni. Hak ni dia tak dilaknat ni, zikrullah ni. Dengan arti kata perkara-perkara baik. Wa ma walahu, dan barang yang kasih Allah akan dia daripada segala ketaatan. Ni tak. Hak ni dunia ni dia dikasihi. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Hak ni kita kata tak dikutuk. Malah orang yang belajar ilmu ni dan juga orang yang mengajar ni dia dapat kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu daripada kalangan kamu ni beberapa darjat. Lagi pula Nabi pun suruh ta'allamu, belajarlah kamu. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarlah ia kepada manusia lain. Habis. Ni kalau nak berhenti sini boleh dah ni. Bila disebut dan ketahui olehmu tu maknanya masuk. Dia nak cerita benda lain pula tu. Kalau bahasa Arab panggil i'lam, ketahui olehmu. Hak ni dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita kebaikan dunia pula. Hak mana dunia yang ada kait dengan akhirat tu. Sebagai orang panggil perhumaan. Huma ataupun kita panggil ladang bagi akhirat tu. Tempat cucuk tanam. Esok-esok kita ni akan tuai di sana lah. Jadi kalau cucuk tanam ni orang malas bercucuk tanam, esok nak tuai apa? Macam orang pi buat buka tanah Felda dulu-dulu ni lah. Orang duk cerita, saya pun anak Felda ni, orang duk cerita. Masa arwah datuk duk ada lagi tu, duk pi dengar dia duk cerita. Allah dia kata, susah hutang gelam ni, pokok gelam ni 2-3 pemeluk. Nak boleh makan pun berapa lama. Tapi akhirnya jadi ladang yang menghasilkan pendapatan. Malah anak cucu terima dengan mudah saja peninggalan orang tua kita. Itu bergaduh lah dah anak cucu pun. Sebab tanah Felda ni dia tak boleh bedak, tak boleh nak bahagi macam tanah-tanah biasa tu. Kalau ada kita kata 5-6 beradik mati si ayah ni, kena satu nama. Payah pula tu. Kakak bergaduh pula dah. Tapi kita kata
tuan orang-orang dulu ni berhuma, buat tanam-tanaman sebagainya. Jadi nak mai anak cucu kita ni, mai anak cucu lepas tu dapatlah hasilnya tu. Sama juga akhirat pun, di dunia kita bercucuk tanam bagi eloklah cucuk tanam tu. Jangan kita tabuk tinggal tak mau. Bila tabuk tinggal ni maknanya esok kutip tak apa nak hasil eloklah. Bila tabuk buh baja, tengok ayat sebagainya, sama dengan amal kita lah, buat bagi elok. Ada ilmunya, ada ikhlasnya, ada kita mohon keampunan dan sebagainya. Esok bila kita mengetam, kita menuai, eloklah hasil tanaman kita tu. Yang ni kita kata kita ambil pada kuliah yang akan datang lah, sebab dia nak cerita panjang berkenaan dengan dunia ni lah. Itulah kita kata pengajian tasawuf ni dia kena orang panggil ada huraian yang betul. Tidak dah jadi salah. Ni tasawuf kita kata tasawuf sunni ni. Tasawuf sunni ni. Yang dibawa oleh orang panggil ulama-ulama syariat kita. Adapun tasawuf falsafi ni hak tu lagi payah. Syamsuddin Sumatrani, kemudiannya Hamzah Fansuri, tu ulama-ulama dunia Melayu hak terlibat dengan tasawuf falsafi tu, hak falsafah tu, hak tu payah tu. Aku mencari Tuhan merata-rata. Tu dia. Jenuh lah. Aku cari Tuhan merata-rata, pergi ke Mekah tak jumpa, pergi ke Madinah tak jumpa. Rupanya balik jumpa Tuhan di rumah aku. Mampui. Tu nak kena faham banyak pula tu. Ni jadi hak tu tak padan dengan kita tasawuf falsafi tu. Kalau kita kata sebelah dunia Arab tu, jadi nak Ibnu Arabi sebagainya, tak apalah hak tu. Puak-puak tu kita kata geng mabuk tu. Mabuk. Jadi orang mabuk ni dia tak boleh ambil sangat cakap kan. Tak boleh pakai sangat. Macam orang mabuk lah. Dia cakap ikut dan dia tak boleh ambil. Macam Ibnu Arabi tu, dia termasuk orang yang mabuk dengan Tuhan tu. Jadi bila dia keluar kalimah tu, kita tak boleh nak ambil sangat. Sebab tu kadang-kadang kita kalau pegang sungguh-sungguh cakap depa tu, kadang-kadang nampak kufur puak-puak tu. Aku adalah anal haq, akulah Tuhan yang sebenar. Tu dia. Tuhan adalah aku adalah Tuhan. Pula dah. Jadi itu tak boleh. Itu dia bukan orang panggil saih kita. Kita ni mengaji tasawuf sunni untuk nak membersihkan diri daripada sifat mazmumah, dan menghiasi diri dengan sifat mahmudah. Okeylah tu. Tasawuf falsafi tak payah belajar lah. Lagipun tak ada tok guru dah nak boleh ajar tu. Tak. Duk nak ngajak ilmu batin tukar nun kepada lam jadi apa? Batil. Tu payah tu. Kami ni nak belajar ilmu batin, hampa tu ilmu zahir. Batin ke batil? Tu jaga tu. Tu jadi kita mengaji ilmu hak lagu ni sudahlah untuk nak jaga amal kita daripada bercampur dengan riak, sum'ah, ujub sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusara'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah wal mihana wasyada'ida ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.